Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 10 Januari 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Isteri bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, Tuh Puan Naimah Abdul Khalid mendakwa suaminya dianiaya disebabkan kejayaan dalam bidang perniagaan dan industri. Naimah turut mendakwa kejayaan dikecapi Daim kini dijadikan alasan untuk memfitnah nama baik dan menggambarkannya sebagai seorang perasuah. Sedangkan umum mengetahui Daim merupakan ahli perniagaan yang sangat berjaya sebelum menyertai kerajaan pada 1984. Malah katanya media secara meluas merujuk Daim sebagai hartawan dan jutawan sebelum memegang jawatan awam selama 40 tahun. Naimah turut menyatakan jawatan Perdana Menteri tidak seharusnya digunakan untuk mencemar nama baik individu melalui sindiran dan tuduhan kononnya mengenai salah laku ataupun digunakan untuk menyelesaikan pertelingkahan politik lampau. Beliau berkata demikian menerusi sidang akhbar sebelum masuk ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini. Terdahulu, Naimah tiba dengan menaiki sebuah kenderaan pelbagai guna berwarna perak kira-kira pukul 10.05 pagi tadi bersama dua anak lelaki Daim iaitu Muhammad Amir Zainuddin Daim dan Muhammad Amin Zainuddin Daim. Polis mengesahkan terdapat kemungkinan perbuatan khianat dalam kejadian kebakaran di garaj kediaman Datuk Ngeh Koham sehingga menyebabkan 3 kenderaan dan sebahagian siling dan bumbung rumah ahli parlimen berwas itu terbakar awal pagi tadi. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, ia berikutan penemuan 1 botol disyaki molotov koktail di lokasi kejadian. Ujarnya, kes disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Kesesaan iaitu khianat dengan api dan akan disiasat secara terperinci daripada pelbagai sudut. Menurutnya, usaha mengesan individu yang terlibat masih diteruskan dan polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan kes tersebut. Berikutan kejadian itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok dalam kenyataannya mengutuk sekeras-kerasnya tindakan itu yang mengancam keselamatan nyawa keluarga Koham dan menegaskan bahawa apa sahaja bentuk unsur keganasan tidak boleh diterima sama sekali dalam menangani perbezaan dalam masyarakat. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak mengambil 11 sampel di lokasi kebakaran yang berlaku di kediaman tersebut untuk siasatan lanjut. Pengarah JBPM Perak Sayani Saidon berkata, semua sampel itu dibawa ke makmal jabatan untuk dianalisis bagi tindakan selanjutnya. Kumpulan wang simpanan pekerja telah mengkreditkan insentif caruman tambahan kerajaan berjumlah 708 juta ringgit kepada 1.4 juta ahli KWSP berumur antara 40 hingga 55 tahun. Menerusi satu kenyataan, KWSP berkata, insentif itu diperuntukkan kepada individu yang mempunyai simpanan KWSP RM10,000 dan ke bawah dalam akaun satu mereka setakat 24 Februari 2023. Jelasnya, ini bertujuan menggalakkan ahli KWSP yang mempunyai simpanan rendah dan menghampiri umur persaraan untuk terus menyimpan dan mempercepatkan pengumpulan simpanan persaraan. Mengulas lanjut, KWSP berkata insentif itu juga sejajar dengan matlamat KWSP untuk meningkatkan kecukupan simpanan dan menyumbang secara signifikan kepada matlamat yang lebih luas untuk membina masa depan kewangan yang berdaya tahan. Semua majikan yang telah mendaftar program rekalibrasi tenaga kerja di 2.0 diminta untuk melakukan proses verifikasi pekerja asing mereka sebelum 31 Mac ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, seramai 1.1 juta warga asing sudah didaftarkan bagi RTK 2.0 yang ditutup pada 31 Disember lalu. Jelas beliau, tumpuan kini meliputi proses verifikasi bagi memastikan dokumen dan identiti pekerja itu bertepatan dengan pendaftaran majikan. Tambahnya lagi, selepas 31 Mac,
Mereka yang menggajikan pekerja asing tanpa dokumen sah telah melakukan kesalahan mengikut Akta Immigration 1953/63, peruntukan Seksyen 55B, Seksyen 55E dan Seksyen 56-1-D. Itu memperuntukkan denda dan penjara jika sabit kesalahan. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata tindakan tegas akan diambil ke atas majikan yang gagal membuat verifikasi tersebut. Pihaknya juga akan mengadakan perbincangan dalam waktu terdekat dengan Kementerian Sumber Manusia berkaitan isu kuota pekerja asing di negara ini. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Polis menasihatkan agar ibu bapa atau penjaga supaya memantau pergerakan anak-anak mereka ketika musim banjir ini, khususnya melibatkan kawasan yang ditenggelami air di beberapa buah daerah di negeri Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, tindakan itu bagi memastikan tiada kemalangan jiwa atau kejadian yang tidak diingini berlaku ke atas mangsa banjir ketika ini. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas merasmikan Balai Polis Sri Gading hari ini. Dalam perkembangan terkini, Batu Pahat menjadi daerah terbaru dinaiki air, menjadikan kesemuanya 7 daerah di negeri itu yang kini terjejas banjir. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Azmi Rohani, sebanyak 2 pusat penempatan sementara dibuka di daerah tersebut, melibatkan 48 mangsa daripada 15 keluarga. Perkembangan terbaru itu menyaksikan jumlah mangsa banjir terus meningkat berbanding awal pagi tadi. Setakat pukul 1 tengah hari tadi, Jabatan Pengurusan Bencana Daerah mendapati seramai 8,257 mangsa terjejas di seluruh Johor, kini berlindung di 55 buah PPS. Kota Tinggi kekal menjadi daerah paling teruk terjejas dengan 26 PPS dibuka dengan melibatkan 4,730 mangsa setakat ini. Saranan Datuk Roshamno menyokong kewujudan pusat pelacuran di negara ini disifatkan sebagai tindakan yang merendahkan martabat wanita. Menerusi satu kenyataan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, wanita berhak menerima pengiktirafan dan layanan yang lebih baik daripada menjadi alat dalam menyelesaikan masalah sosial. Terdahulu, Rosham atau nama sebenarnya Muhammad Nur Samsudin, 57 tahun, berkata, pusat pelacuran perlu ada bagi mengurangkan kes jenayah seperti rogol dan gangguan seksual membabitkan warga asing. Aktor, penerbit dan ahli perniagaan itu meluahkan pandangannya dalam seksi podcast Hitam Putih Kehidupan yang tular dalam aplikasi TikTok sejak Sabtu lalu. Begitupun Rosham yang terkejut perbincangannya tular sehingga meraih perhatian ramai, termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar sudah memohon maaf. Dalam pada itu, Nancy menegaskan pihaknya juga akan sentiasa memberikan fokus terhadap usaha-usaha memperkasakan wanita, termasuk mempelbagaikan program bagi meningkatkan pembabitan dan kapasiti wanita dalam pelbagai sektor di semua peringkat. Kita beralih ke berita luar negara. Taman Tema Harbin Ice Snow World di China menempa nama dalam rekod dunia Guinness sebagai taman tema ais dan salji sementara yang terbesar di dunia. Harbin Ice Snow World merupakan taman tema bermusim terkenal yang dibuka pada setiap musim sejuk di negara itu. Lapor media antarabangsa, taman tema itu menjadi tarikan tahunan di Harbin Heilongjiang sejak tahun 1999 dan dibuka sepanjang tempoh berlangsungnya Festival Ais dan Salji Harbin. Taman tema itu mempunyai lebih 2,000 arca ais dan salji dan difahamkan sebuah pasukan yang dianggotai lebih 10,000 pembina telah mengambil masa lebih sebulan
untuk menyiapkan kerja-kerja menghasilkan arca tersebut. Sebuah video tular di media sosial baru-baru ini memaparkan seorang pemandu merempuh anggota agensi pengangkutan jalan sehingga menyebabkan mangsa terpaksa berpaut pada cermin hadapan kereta tersebut sejauh 6.2 km. Dalam kejadian pada 3 Januari lalu, pemandu berkenaan pada awalnya diarah keluar daripada kenderaannya oleh beberapa petugas agensi pengangkutan di Jakarta, Indonesia. Namun, dia enggan mematuhi arahan tersebut, sebaliknya membuat isyarat lucah kepada kaki tangan awam tersebut. Pemandu yang membawa kereta jenis Toyota Avanza itu kemudian memecut menyebabkan seorang petugas terpaksa berpaut pada cermin hadapan kenderaan tersebut. Rakaman menunjukkan kenderaan itu dipandu laju dan terhuyuh-hayang sehingga menyebabkan petugas berkenaan nyaris terjatuh. Ketua Badan Pengangkutan DKI Jakarta, Syafrin Liputo berkata, pemandu tersebut berjaya ditahan dan dibawa ke Balai Polis Setiabudi sebelum kes tersebut diselesaikan dengan permohonan maaf oleh suspek. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Bagi segmen Halal Niaga minggu ini, niat untuk memperkenalkan makanan tradisi kepada generasi muda membuatkan usahawan tapai pulut warisan Mok Syira Zaini 30 tahun belajar pembuatan tapai. Dijual dengan harga yang berpatutan, antara keunikan tapai yang dijual adalah tapai pulut daun getah dan tapai pulut hitam. Proses untuk buat tapai ni sebenarnya senang je. Cumanya kita kena belajar cara untuk mengukus, teknik untuk mengukus, teknik untuk menggaul pulut dan juga teknik untuk taburkan ragi ke serata pulut. Sebab kalau salah satu daripada teknik ini salah, tapai tak akan masak, tapai menjadi terlalu lembik ataupun terlalu keras. Dan sedia maklum, tapai mengambil masa 2 hari untuk masak daripada pulut menjadi tapai. Proses penapaian mengambil masa 2 hari. Ibu dua anak ini menjelaskan tapai pulut warisan Mok menggunakan ragi buatan tempatan dan beberapa produk Muslim. Keunikan tapai pulut warisan Mok adalah saya masih menggunakan kaedah tradisional, iaitu saya bungkus menggunakan daun getah dan cara masak dia pun masih menggunakan cara tradisional. Daripada mula kami beroperasi sampai sekarang, kami cuma beroperasi di rumah sahaja. Tapi kita punya tapai memang kita akan pasarkan dekat pasar malam, pasar pagi, pasar tani dan boleh juga secara online. Berita seterusnya, FGV Holding Berhad telah membayar balik yuran pengambilan pekerja migran berjumlah 72.2 juta ringgit kepada 19,673 pekerja. Pembayaran itu antara langkah penting FGV dalam usaha menangani perintah pelepasan penahanan Amerika Syarikat. Menurut FGV, pembayaran balik kepada pekerja migran sedia ada itu telah dibuat dalam 3 peringkat pada Mac, Jun dan September 2023. Jelasnya, FGV telah memperuntukkan sejumlah 112 juta ringgit bagi tujuan berkenaan yang telah dibuat oleh semua pekerja migran sedia ada termasuk bekas pekerja migran syarikat itu. Selain turut melaksanakan program pembayaran balik kepada bekas pekerja migran FGV yang layak menerima pampasan bagi yuran pengambilan pekerjaan yang dikenakan oleh pihak ketiga. Tambahnya, penghebahan tentang bayaran balik ini disiarkan secara berkala di media sosial serta akhbar-akhbar tempatan terkemuka di negara asal bekas pekerja migran. Kita teruskan dengan berita sukan. Sejak merantau ke Hong Kong pada Julai tahun lalu, Wong Chung Han mengakui cukup teruja untuk kembali ke Axiata Arena yang disifatkan begitu dekat dengan hatinya. Kini Chung Han menjadi lawan kepada wakil Malaysia
khususnya pemain perseorangan nombor 1 negara Lee Zijia yang berpotensi berdepan pemain bimbingannya Angus Engka Long jika berjaya mara hingga ke suku akhir. Ketika ditanya tentang pengalaman yang diraihnya di rantau orang, bekas jaguh perseorangan Malaysia itu berkata dia mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan diri dengan momentum dan budaya bekerja Persatuan Badminton Hong Kong. Jelas jurulatih berusia 46 tahun itu, keputusan untuk berhijrah di Hong Kong adalah disebabkan kemahuannya untuk mengembangkan karier serta pengalaman selaku jurulatih. Menurutnya, secara keseluruhan, persiapan berjalan lancar. Cuma masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutamanya dari segi skill dan kestabilan permainan anak-anak buahnya. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi berkata dia mahu Kylian Mbappe terus kekal di kelab itu secara menyatakan bahawa PSG adalah kelab terbaik untuk pemain tersebut. Kontrak Mbappe bersama juara Ligue 1 akan berakhir pada Jun ini dan dia bebas untuk memilih sama ada mahu terus bersama PSG atau menyertai mana-mana kelab bagi musim depan. Pada minggu lalu, pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan telah bersedia untuk melepaskan bonus jutaan ringgit daripada PSG bagi memastikan perpindahan keluarnya pada kali ini menjadi kenyataan. Untuk rekod Mbappe berjaya meledak 24 gol dalam keseluruhan perlawanan musim ini bagi Ligue 1. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 11 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Carol. Assalamualaikum dan jumpa lagi.